Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, akhirnya ini berlaku kepada beliau. Baru 1 hari Syed Saddiq Syed Abdurrahman senyap, nyenyak-nyenyak tidur, bolehlah bercerita-cerita dengan aman, mungkin bolehlah berjumpa dengan Bella, makan-makan sedap bersama Bella kan. Dia kan selalu bersama Bella. Kita pun doakanlah kalau betul mereka ada jodoh, tak apalah, mereka kawin pun oke lah kan. Lagipun memang sepadan. Seorang cantik, seorang handsome. Tapi berita kegembiraan itu tidak bertahan lama. Hari ini disahkan, Jabatan Peguam Negara telah memfailkan notis rayuan terhadap pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Tapi yang pastinya, kita tak tahulah bila agak-agaknya ianya akan bermula semula perbicaraan atau dipanggil semula. Jabatan Peguam Negara telah memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang telah melepas dan membebaskan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Setelah meneliti dan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut, jabatan ini telah memfailkan notis rayuan pada hari ini bagi merayu terhadap keputusan pelepasan dan pembebasan tersebut, kata jabatan tersebut dalam satu kenyataan. Mahkamah Rayuan telah membebaskan Syed Saddiq daripada 4 tuduhan pecah amanah jenayah, membabitkan dana sebanyak 1 juta ringgit, armada bersatu, salah guna dana armada sejumlah 120 ribu ringgit, dan penggubahan wang haram. Sebelum kita teruskan ulasan ini, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci politik dendam. Kalau Anda benci politik dendam, tolong tulis dalam ruangan komen tanda pagar kami benci politik dendam. Oke, sekarang saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya dan ringkasnya, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh dan lemah. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh kuat melawan penyakit. Imun badan kita kuat melawan penyakit dari dalam badan kita. Transfer Factor for Life meningkatkan daya imun badan kita 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, banyak masalah kesehatan diselesaikan. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, WhatsApp. Dapatkan konsultasi percuma. Saudara, masa itu penting. Jangan tangguh-tangguh masa Anda. Anda kata, aku baru saja sakit kecil-kecil, tapi nanti sudah besar-besar, barulah kita menyesal. Transfer Factor for Life ini sangat bernilai. Anda perlu dapatkannya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tingkatkan daya imun badan Anda untuk mencegah penyakit dari luar. Produk ini lulus KKM, produk ini diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia dan juga halal. Ini produk halal. Ingat, dapatkannya sekarang. Saudara, menurut Mahkamah Rayuan, pendakwaan tidak membuktikan kesalahan Syed Saddiq dan Mahkamah Tinggi juga terkilaf dalam keputusannya. Jabatan Peguam Negara berkata bahawa proses rayuan ini sebahagian daripada sistem kehakiman yang membenarkan semakan keputusan mahkamah yang lebih rendah. Pemfailan rayuan ini bertujuan memastikan isu-isu perundangan yang timbul daripada keputusan Mahkamah Rayuan dapat diteliti dan diputuskan secara muktamad oleh Mahkamah Persekutuan, selaras dengan prinsip keadilan dan takbir urus undang-undang yang telus. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah menantu Hadi, kata mereka. Ini apabila pemuda PKR menggesa, pihak berkuasa menyiasat menantu Hadi. Sekarang ini pelik. Dalam Perikatan Nasional, menantu jadi masalah. Muhyiddin dengan menantunya yang masih hilang sampai sekarang tidak pulang-pulang. Hadi pula dengan masalah menantu baru pula. Dua-dua menantu. Menantu Muhyiddin melarikan diri dari Malaysia kerana adanya siasatan terhadap beliau oleh SPRM. Ada mengatakan, kenapalah dia melarikan diri? Kalau betul dia tidak salah, buat apa takut?
Berani karena benar, takut karena salah, kata mereka. Sekarang ini pula giliran Hadi Awang. Menantunya buat onar, menantunya buat hal. Tapi hal yang menantu Hadi buat kali ini pula lebih teruk lagi. Ia menyentuh tentang sensitiviti kaum dan lebih parah lagi menyentuh sensitiviti Angkatan Tentera Malaysia. Di beberapa blog, beberapa hantaran di Facebook dan macam-macam, veteran Angkatan Tentera Malaysia mula bersuara dan tak puas hati dengan kontroversi yang dibuat oleh menantu Hadi Awang ini. Ini apabila kata mereka ini satu penghinaan terhadap Angkatan Tentera Malaysia dan juga institusi raja. Harus diingat, lantikan-lantikan jawatan di dalam Angkatan Tentera bukan ada kaitan langsung, tiada kaitan langsung dengan politik. Ianya terus dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung. Jadi itu sebabnya tentera di Malaysia ini hebat, karena di bawah kuasa yang di Pertuan Agung terus direct. Jadi saudara, apa nasib akan menimpa menantu Muhyiddin, menantu Hadi Awang, kita tunggulah nanti. Sebelum itu, bagi Anda yang suka dengan konten ini, tolong tulis pangka ataupun tolong tulis komen dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci resis, kami benci perkauman. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transfer Factor for Life, terapi imun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan terapi imun ini kita jadi kuat dari segi imun badan kita. Dengan terapi imun ini, imun badan kita menjadi bijaksana. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh dan tidak pandai melawan penyakit. Dengan adanya Transfer Factor for Life ini, kita dapat menguatkan semula imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, mengenal semua jenis penyakit, melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita dengan lebih efektif dan kuat. Dia juga menyeimbangkan dan menstabilkan imun badan di dalam badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM. Produk ini diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Dan produk ini juga halal. Ingat, masa tak pernah tunggu Anda. Jika Anda bertangguh-tangguh, Anda kata, aku baru sakit sikit-sikit. Bila sudah terkena, sudah menjadi besar melarat, barulah kita menyesal. Dapatkannya, ini jalan penyelesaian untuk kesehatan kita. Baiklah saudara-saudara sekalian. Suatu cabang pemuda PKR di Selangor hari ini menggesa. Pihak berkuasa menyiasat yang dipertua PAS Sungai Buloh atas dakwaan menghasut selepas memuat naik hantaran media sosial yang dianggap berbaur perkauman dan memecah belah masyarakat. Pemuda PKR Kelang juga menggesa agar Zaharuddin Muhammad disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam laporan polis yang dilihat oleh Malaysia Kini, Ketua Pemuda PKR Kelang Muhammad Sahrul Adnan menyifatkan hantaran Zaharuddin itu berpotensi untuk mencetuskan ketegangan kaum. Saya percaya ini akan menjadi laporan polis pertama dan akan disusuli lebih banyak daripada pemuda PKR di seluruh negara, kata Sahrul kepada pemberita selepas membuat laporan itu di Shah Alam. Semalam, Zaharuddin menarik perhatian ramai apabila memuat naik hantaran berupa laporan berita rekaan yang memberi gambaran ada seorang tokoh Cina dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dalam hantaran menyindir itu, Zaharuddin yang juga menantu Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut mengaitkan pelantikan tersebut dengan inisiatif Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Mengiringi hantaran tersebut ialah gambar penganugerahan pangkat Lieutenant General kepada Komando Maktab Ketahanan Nasional Johnny Lim Eng Sing. Hantaran itu kemudian dipadamkan oleh Zaharuddin. Dalam penjelasannya hari ini, Zaharuddin menafikan dia menghina penganugerahan pangkat kepada Lim, seterusnya menegaskan imej berkenan disertakan hanya sebagai hiasan. Sebaliknya, dakwa Zaharuddin, hantaran tersebut dibuat bagi menyedarkan orang ramai terhadap bahaya inisiatif MM2H. Pemuda PKR itu juga mendakwa Zaharuddin mempromosikan kebencian dan ketakutan melalui hantaran tersebut. Sindirannya bukan sekadar pendapat pribadi, tetapi mencerminkan naratif berbahaya dan sistematik yang mengancam untuk memecah belahkan
Masyarakat berbilang kaum kita, katanya. Mereka seterusnya menyifatkan hantaran berkenan suatu penghinaan kepada Angkatan Tentera Malaysia sekaligus yang di Pertuan Agong merestui pelantikan Lim. Lim berkhidmat dengan penuh dedikasi selama 41 tahun dan dipilih berdasarkan merit, bukan kaum. Menghinanya adalah satu tindakan tidak menghormati yang menjejaskan integriti ATM, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini pilihan raya negeri Sabah hampir tiba. Tapi yang mengejutkan kita ialah beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah kini bakal didakwa di mahkamah. Tapi hari ini yang paling panas ialah Persatuan Galian Sabah menggesa SPRM ambil tindakan terhadap Haji G. Dengan ini ramai netizen kata, adakah Ketua Menteri Sabah Haji G Nur dalam bahaya besar? Persatuan Pengusaha Galian Sabah PPGS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Ketua Menteri Sabah Haji G Nur susulan skandal rasuah yang menyelubungi pentadbirannya. Menurut PPGS, adalah mustahil Haji G yang juga pengerusi pengurusan mineral Sabah SMM tidak mengetahui apa yang berlaku memandangkan segala hal berkaitan sumber asli di negeri itu berada di bawah bidang kuasa dan kelulusannya, kata mereka. PPGS merujuk kepada dokumen yang didedahkan oleh pemberi maklumat yang dikenali sebagai Albert yang juga merupakan ahli persatuan tersebut. Dalam kenyataannya, persatuan itu turut mempersoalkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang hanya mendakwa 2 adun pada 30 Jun ini, sedangkan 9 individu dikatakan terlibat termasuk Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, Anda tolong tulis dulu dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci rasuah. Kalau Anda betul-betul benci rasuah, buat komen tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang membuatkan imun badan kita menjadi kuat, meningkat sehingga 400% dan menjadi bijaksana. Secara umumnya, saudara-saudara sekalian, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita susah untuk sembuh karena imun badan kita yang bodoh, tak mengenal penyakit. Dia lawan pula badan kita. Tapi dengan Transfer Factor for Life yang ada di tangan saya ini, membantu menjadi terapi imun, meningkatkan imun badan kita sehingga 400% dan membimbing imun badan kita supaya jadi kuat untuk melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, bijaksana melawan penyakit dari dalam, kita jadi sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Jadi saudara, ini bukan ubat, ini ialah terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Ingat, masa tidak pernah menunggu Anda. Bila-bila masa saja Anda bertangguh-tangguh, Anda tidak akan ditunggu-tunggu. Bila sudah terlalu teruk, barulah kita termenung, termanggu, menyesal. Jangan sampai menyesal, ambil tindakan sekarang, hubungi nombor telepon yang tertera, dapatkan konsultasi percuma daripada kami. Transfer Factor ini halal, Transfer Factor ini diperakui oleh dokter di seluruh dunia dan juga Transfer Factor ini lulus KKM. Baiklah saudara-saudara sekalian. Menurut kenyataan ini, mengapa hanya 2 adun didakwa di mahkamah? Bagaimana dengan 7 lagi yang terlibat? Menurut mereka, SPRM mesti bertindak tegas dan adil dalam memenuhi mandatnya tanpa berat sebelah atau pendakwaan terpilih. Kedua-dua yang didakwa hanyalah dianggap sebagai ekor kerajaan JRS, katanya. Bagaimana pula dengan tindakan terhadap ketua JRS, yaitu ketua menteri, kata mereka. Kata kumpulan itu merujuk kepada kerajaan negeri di bawah pentadbiran GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memaklumkan hanya 3 individu, 2 adun berkenan dan Albert akan didakwa berkaitan kes tersebut. Ketika ditanya mengenai pendakwaan terhadap individu lain, Azam berkata, perkara itu bergantung kepada keputusan Timbalan Pendakwa Raya. Ini berlaku walaupun Albert telah menyerahkan rakaman video penuh
Telepon mengandungi mesej WhatsApp serta hampir 300 muka surat bukti kepada SPRM. Terdahulu, Hajiji menafikan sebarang pembabitan dalam skandal tersebut dan mendakwa Albert bersebahat dengan pihak berkepentingan untuk menggugat pentadbirannya. Albert juga didakwa cuba memonopoli aktiviti perlombongan di negeri itu dan menggunakan cara penipuan bagi tujuan itu. PPGS bagaimanapun melahirkan rasa kesal dengan pendakwaan terhadap Albert dengan mempersoalkan keberkesanan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Apakah tujuan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat di negara kita? Katanya, sekiranya pengadu atau saksi yang mendedahkan rasuah turut ditangkap dan didakwa, siapa yang berani tampil mendedahkan amalan rasuah pada masa hadapan? Adalah jelas perbuatan itu bukan menggalakkan sebaliknya menekan pemberi maklumat untuk tidak mendedahkan salah laku, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Menantu Hadiawang dipecat daripada PAS. Wah, itu persoalan pertama. Kedua, adakah Hadiawang letak jawatan dan diarah letak jawatan? Apa komen Hadiawang selepas menantu beliau menimbulkan kontroversi kaum? Menantu Hadiawang baru-baru ini betul-betul terlanjur. Dia tak sangka apa yang dia hantarkan itu boleh menimbulkan kegusaran besar, bahkan menghancurkan harapan PAS, Perikatan Nasional terus selama-lamanya untuk mendapat sokongan dan nak jadi kerajaan lagi. Selepas kontroversi itu, ramai yang menjangka PAS tidak akan lagi jadi kerajaan sampai selama-lamanya. Kesilapan besar menantu Hadi ini ialah apabila beliau mempersoal ataupun beliau cuba menaikkan status berkaitan dengan penganugerahan pangkat kepada seorang jenderal tentera. Ini betul-betul tak boleh diterima, kata netizen. Akhirnya PAS umum tidak teragak-agak ambil tindakan ahli cetus kontroversi kaum. PAS memandang serius kontroversi melibatkan seorang pemimpinnya yang membuat hantaran spekulatif tentang pelantikan Datuk Johnny Lim Eng Seng sebagai Lieutenant General Angkatan Tentera Malaysia ATM yang baharu. Harus diingat, perjuangan Malaysia merdeka ini bukan hanya satu kaum yang berjuang. Seluruh kaum di Malaysia bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Bertarung dengan komunis di hutan melibatkan semua kaum, bukan satu kaum saja. Kenapa pula nak mempersoalkan atau cuba hantaran spekulatif tentang pelantikan Datuk Johnny Lim Eng Seng? Ini betul-betul tak boleh kita terima. Jika Anda setuju, Anda tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar, kami tak terima politik perkauman. Tulis, kami tak terima politik perkauman. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua, ini Transfector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Jadi, untuk kita sembuh dan untuk kita dapat kuat melawan penyakit, satu saja caranya, kuatkan daya imun badan kita sekuat-kuat yang boleh, sebijak-bijak yang boleh. Inilah dia terapi imun Transfector yang meningkatkan daya imun badan kita 400%, mendidik imun badan kita, menstabilkan imun badan kita, dan menyeimbangkan imun badan kita supaya semua jenis penyakit dikenal dan dilawan dengan kuat daripada dalam badan kita. Untuk mendapatkan produk ini, hubungi nombor telefon yang tertera WhatsApp sekarang. Ingat, jangan bertangguh-tangguh. Apabila Anda kata nanti, bila penyakit dah terlalu teruk, barulah kita bertindak, itu mungkin sudah terlambat. Tapi sekarang masanya Anda bertindak. Produk ini diakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Produk ini juga sah, halal, dan juga disahkan, diterima, diluluskan oleh KKM. Baiklah saudara-saudara sekalian. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, parti itu tidak teragak-agak mengambil tindakan tata tertib terhadap ahli-ahlinya yang melanggar disiplin parti, termasuk tingkah laku tidak sensitif yang menimbulkan rasa tidak harmonis serta syak wasangka dalam masyarakat.
Beliau berkata sikap perkauman atau rasisme dalam apa juga bentuk dan warnanya tidak ada tempat di dalam PAS selain tidak sesuai dengan budaya besar dan cita-cita kebangsaan negara ini. Jadi kata mereka kalau benar-benarlah apa yang dimaksudkan oleh Taqiyuddin ini, kata mereka pecat menantumu Hadi Awang atau suruhlah Hadi Awang letak jawatan saja kata mereka supaya menjadi pengajaran. Tapi kalau sekadar cakap macam tu, semua orang pun boleh cakap, kata orang lah, kata netizen. Semua orang pun boleh cakaplah nak bagi tata tertib ke apakah, tapi kalau cakap saya tidak akan ada apa-apa kesan. Dan sekarang ini ramai yang sudah terluka dengan perbuatan hantaran yang tidak sensitif tersebut. Ramai yang terluka, terutamanya ahli-ahli veteran tentera yang sudah mulai bersuara. Mereka bersuara karena mereka tak suka dengan hantaran seperti itu. Tentera-tentera ni, dorang tahu, apabila menjadi tentera, tiada warna kulit, tiada warna jantina, tiada warna bangsa, tiada warna agama, semua jadi satu mempertahankan negara dengan nyawa mereka sendiri. Jadi kenapa tiba-tiba ada hantaran yang begitu pula? Perlu ditegaskan, kata Taqiyuddin, bahwa catatan itu adalah pandangan individu terbabit sepenuhnya dan bukan saja tidak ada kaitan, malah berlawanan sama sekali dengan dasar, ketetapan, dan wawasan PAS, katanya. Pelantikan Johnny Lim sebagai Letnan Jeneral Angkatan Tentera Malaysia adalah peristiwa bersejarah yang sepatutnya diraihkan oleh semua rakyat, bukannya dipersoal, apatah lagi diperlekeh semata-mata kerana latar belakang kaumnya. Kebolehan, pencapaian, kemajuan dan kejayaan mana-mana anak Malaysia dalam apa jua bidang adalah berita gembira untuk semua, bukan sebaliknya. Tahniah daripada PAS buat Letnan Johnny Lim, katanya dalam satu kenyataan. Taqiyuddin juga menegaskan PAS akan sentiasa dan terus memberi peringatan agar ahli berhati-hati dalam sebarang tindakan kerana ketegasan dalam soal adab, susila maupun disiplin seperti mana yang tercerna dalam perlembagaan PAS adalah tiada toleransi. Jadi katanya PAS tidak teragak-agak mengambil tindakan tata tertib terhadap ahli-ahlinya yang melanggar disiplin parti, termasuk tingkah laku tidak sensitif yang mencemari cita-cita perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.